Kalau korang nak tahu, inilah kemah yang digunakan di Gunung Everest. Hello gang, welcome back to Alpine Tip. So hari ni aku nak keluarkan aku punya tent ni, okey. Kemah aku ni dah lama sangat aku tak guna. Dah hampir 2 tahun aku tak guna. Last kali aku guna Disember 2019. Masa tu aku ada ice climbing trip dekat China Disember 2019. And then 2020 kita dah start ada coronavirus, kita tak dapat travel. So sekarang dah September 2021. So almost 2 tahun aku tak buka kemah ni. So sebenarnya kita kena selalu juga buka barang-barang kita, termasuk kemah-kemah kita. Kita kena buka untuk mengelakkan dia reput. Sebenarnya dia bukan reput. Okey, sebenarnya bila kita simpan kemah ni terlalu lama, kemungkinan dekat dalam tent ni ada kelembapan ataupun moisture, ataupun mungkin ada sikit-sikit air yang mungkin tak boleh keluar. Terutama kemah macam ni dia waterproof. So kalau kita simpan, dia tak boleh kering dengan sendiri. So bila dah terlalu lama kita tak buka, mungkin dia boleh rosak, terutama dekat bahagian join-join dia dan juga jahitan-jahitan dia. Kalau korang ada kemah ataupun barang-barang lain, sekali-sekala kita kena buka, okey, dan biarkan dia kena udara dan supaya dia kering semula dan kita simpan semula. Okey, itu adalah salah satu tips untuk kita simpan kemah. Okey, so sambil-sambil aku refurbish aku punya kemah ni, aku nak share juga apa sebenarnya kebaikan kemah yang aku ada ni. Okey, ini adalah kemah The North Face. Okay, North Face Mountain 25. So aku akan buka kemah ni, and then macam mana cara kita nak refurbish kemah ni. Okay gang, so aku pun dah siap pasang kemah ni. Okay, tujuan aku pasang sebenarnya untuk refurbish sahaja. Sebab dah lama sangat tak buka. Aku takut dia punya keadaan lembab dekat dalam dia ni boleh merosakkan kemah aku. So macam mana kita nak refurbish? Cuma aku akan buka macam ni, biarkan dia terbuka, terkena angin, jemur sikit, jangan di bawah panas terik dia agak-agak redup. Kemudian lepas ni aku akan buka balik dan simpan semula lah. Okay, so kalau korang ada kemah, okey, pastikan lebih kurang mungkin 3 ataupun 4 bulan buka sekali dan jemur, kemudian simpan balik. Jangan simpan terlalu lama tanpa dibuka dan mungkin dia akan rosak lah. Okey, sambil-sambil aku tunggu dia kering, okey. Sebenarnya tak basah pun. Sambil-sambil aku tunggu dia mungkin dah kena angin dan sebagainya. So aku nak share juga apakah kelebihan kemah ni. Kalau korang nak tahu, inilah kemah yang digunakan di Gunung Everest. So sama juga di gunung-gunung lain yang extreme condition, okey, yang high altitude, contohnya macam K2, macam Gunung Manaslu, Annapurna, ataupun gunung-gunung rendah yang lain yang say 7,000 meter, 6,000 meter. Keadaan dia yang extreme condition, sejuk, angin kuat, inilah antara kemah yang biasanya digunakan. Selain North Face ni, selain Mountain 25 ni, ada jugalah brand-brand yang lain macam Mountain Hardwear, Eureka, Black Diamond, MSR dan banyak lagi brand-brand yang sama level, sama kegunaan macam kemah ni. So apa sebenarnya kelebihan kemah ni? So kelebihan dia yang pertama ialah yang mesti ada dalam semua kemah yang digunakan di high altitude ialah dia kena kuat lah. Dia mesti kemah yang kuat, sebab korang pun tahu di dalam extreme condition, okey, angin yang kuat gila,
Okey. So kemah ni kena kuat untuk menahan angin yang sangat kuat. Okey. Korang pun tahu kalau dekat high altitude angin biasa sampai 90 km sejam, 100, 120 dan mungkin sampai 150 km sejam. So kemah ni kena, antara kelebihan dia adalah dia mesti kuat untuk menahan angin yang sangat kuat tu. Okey. Dan juga yang kedua, dia mesti windproof. Okey, untuk kita yang duduk dekat dalam kemah ni dengan keadaan angin yang ekstrim, okey, angin ribut yang kuat, so kita duduk dalam kemah ni masih dalam keadaan yang selesa. Nak kata selesa sangat tu taklah. Okey, tapi kita cukup untuk menahan angin yang kuat tu. Selain daripada tu, kemah ni juga of course dia memberikan kita warm condition lah. So berbanding kalau kita guna kemah yang lain, mungkin keadaan kita sangat sejuk. So dengan kemah ni kita akan rasa lebih warm, lebih hangat. Okay, dalam keadaan extreme condition, maybe negatif 30 darjah Celsius, negatif 20 darjah Celsius. Dan korang nak tahu, kemah ni sebenarnya dia dah test sehingga negatif 51 darjah Celsius. Kemah ni of course kita tak sesuai lah nak guna dekat cuaca kat Malaysia ni. Kat Malaysia kan panas, so memang tak sesuai. Aku pernah je pakai pasang kat Malaysia masa mula-mula beli dulu nak test. So aku pun guna camping dekat tepi sungai. Okey je sebenarnya, sebab malam tak berapa panas kan, so keadaan kita selesa. Tapi aku dapat test dia punya waterproof masa tu. Kemah ni agak berat dia punya berat lebih kurang 4.5 kg. Okey, so memang agak berat lah untuk kita bawa dekat high altitude. Tapi biasanya untuk kemah-kemah ni kita sendiri tak adalah bawa. Okey, yang bawa kemah ni adalah Sherpa-Sherpa kita. Okey, kita punya porter. Okey, so Sherpa akan bawa kemah ni, tapi biasanya kita sendiri akan pasang. Okey, korang bayangkanlah, nampak tadi macam mana susahnya nak pasang. Okey, dia punya aluminium pole ni memang agak susah nak pasang dalam keadaan sejuk. Kita pakai glove tebal, angin kuat, dan kita nak pasang kemah ni. So aku pun ada pengalaman dulu pasang kemah ni dalam keadaan cuaca buruk, memang agak susah. So kita perlukan 2-3 orang untuk bantu kita pasang satu kemah macam ni. So kemah ni adalah antara benda yang sangat penting, okey, yang untuk korang fikirkan kalau korang join mana-mana trip. Okey, contohnya macam aku sebelum ni, aku nak join satu expedition yang diorganize oleh company lah, company organizer. So antara benda yang aku akan tanya ialah apakah jenis kemah yang dia provide, company tu provide, okey, ataupun organizer tu provide. Okey, kalau kemah tu mungkin aku tak familiar, ataupun mungkin aku dah tahu brand dia, tapi aku tak yakin dia sesuai untuk keadaan condition yang mungkin akan berubah-ubah apabila cuaca buruk, apabila tiba-tiba blizzard, apabila tiba-tiba thunderstorm. So bila kemah tu spesifikasi dia tak cukup untuk keadaan ekstrim yang macam itu, biasanya aku akan request kemah yang lain lah, ataupun aku bawa sendiri aku punya. So untuk kita yang selalu join expedition yang diorganize oleh orang lain, so kita boleh tanya organizer tu apakah yang dia provide. Untuk aku sendiri, kadang-kadang aku pun organize aku punya trip sendiri. Kadang-kadang pergi kat tempat yang extreme condition juga, so aku pun beli sendiri untuk mudah aku bawa pergi kat mana-mana. So kalau korang nak tahu harga dia, korang boleh check dekat internet. Okay, ini adalah Mountain 25, harga dia lebih kurang $700. Dan ada juga model-model lain yang lebih murah lah, mungkin brand lain yang lebih murah macam Mountain Hardware dan juga yang lain-lain. So sekarang aku tunjukkan lebih dekat lah apa sebenarnya kemah ni berbeza dengan kemah yang biasa kita gunakan. Yang pertama sekali, korang tengok dekat bahagian sini dia ada banyak tali-tali ni. Okey, kegunaan tali ni sebenarnya kita kena ikat dekat mana batu-batu lah. Ikat, kita tarik supaya menahan angin lah. Okey, kita ikat, ataupun kalau kita boleh gunakan pancang lah kan, pancang besi tu kita gunakan. Tapi biasanya kalau dekat high altitude, pancang besi tu tak cukup kuat lah, so kita akan ikat dekat batu. Dia punya tali-tali ni banyak ni, keliling ni ada banyak tali-tali macam ni. Dan bahagian ni pun kita akan ikat, kita akan pacak dia macam biasalah kemah-kemah lain. Okey, dan bahagian ini adalah dia punya, apa kita nak panggil canopy ataupun awning lah. Okey, bahagian sini nampak ni yang lebih ni biasanya kita akan tindih dengan batu. Okey, kebanyakannya sekeliling dia ni kita akan letak dengan batu ataupun timbus dengan snow ataupun ais lah. Jadi dia lebih berat supaya tak terbang bila ditiup angin. So dekat dalam ni sama jugalah macam kemah-kemah lain. So ni adalah bahagian dalam dia, nampak? Okey,
Bahagian dalam ni biasanya kita gunakan untuk memasak ke. Dan kalau korang nak tahu juga, inilah tempat yang biasanya kita guna untuk buang air lah. Kalau dalam keadaan cuaca buruk, kita tak dapat nak keluar daripada kemah, so kita akan keluar dan buang air dekat dalam ni je. Okay? So orang kat dalam tu kena tahan lah sikit. So ini dekat dalam dia, keadaan dekat dalam dia lebih kurang lah sama macam kemah-kemah yang lain. Okey, cuma kelebihan dia ni, korang tengok dia ada banyak poket-poket ni. Okey, keliling ni semuanya ada banyak poket, sampai dekat atas tu pun ada poket-poket ni. So ini lebih mudah lah untuk kita organize barang-barang kita kan. Banyak barang-barang kecil, so senang kita nak simpan. So ini kita muat lebih kurang 2 orang lah. Okey, aku pernah juga duduk dekat dalam ni 3 orang, tapi agak sempit. So sebenarnya 2 orang memang saiz yang sesuai lah. Memang kemah ni untuk 2 man tent lah sebenarnya. So dekat belah sana ada pintu lagi. Okey, dia punya bawah ada ni, macam biasalah kemah-kemah kita yang lain, tapi yang penting dia waterproof lah dan juga windproof. Okey, so sekarang aku dah buka dia punya flying sheet tadi, dia punya fly. So ini adalah bahagian dalam dia. Okey, ini adalah dia punya aluminium dia dan boleh nampak keadaan dia lah. Agak kukuh lah, memang sangat kuat lah kalau kena tiup angin. Okey, so sebenarnya antara kelebihan kemah ni ialah jenis dia punya aluminium ni. Ini adalah Featherlight high performance aluminium, ataupun juga dia ada tulis kat sini adalah DAC aluminium. So dia sangat kuat. Okey, susah nak patah. Bila kena tiup angin pun insya-Allah tak patah lah. Okey, tapi biasalah kemah macam ni, kalau kita tak ikat dengan betul, dia boleh terbang. Memang boleh terbang kalau kena tiup angin. Alright gang, so kemah aku ni pun aku dah rasa dah kering, so aku nak buka balik. So lepas ni aku boleh simpan semula dan boleh gunakan semula dekat mana-mana expedition yang akan datang. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel ni, dan juga share kalau korang rasa video-video aku ni ada manfaat. Aku harap korang dapat sikit ilmu yang baru daripada apa yang aku sharekan hari ni. Alright gang, see you again on another video. Gang, see you again. Bye-bye.